Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya, Nurul Akmal binti Hassan dari Kolej Komuniti Teluk Intan akan membentangkan kajian dengan tajuk Penerimaan Industri terhadap Penawaran Khusus Baru berkaitan Industri Binaan di Kolej Komuniti Teluk Intan. Latar belakang. Kolej Komuniti Teluk Intan (KKTI) telah diarahkan untuk mencadangkan pelaksanaan kursus baru setelah kursus sedia ada iaitu CJ Pelukis Pelan Seni Bina telah diarahkan tutup mulai pengambilan sesi Julai 2015. Oleh yang demikian, para pensyarah perlu melakukan satu penyelidikan untuk mengkaji kursus yang sesuai dilaksanakan di KKTI berdasarkan kepakaran pensyarah sedia ada, penerimaan komuniti setempat dan kehendak industri. KKTI telah menarai pendek 3 kursus iaitu Sijil Kebentuk dan Pembuatan Model Binaan, Sijil Penyelia Tapak Binaan dan Sijil Pelukis Pelan Kejuruteraan Awam Reading Information Modelling untuk dimasukkan ke dalam borang soal selidik. Proses soal selidik telah dibuat melibatkan responden pelbagai disiplin yang terlibat dalam industri pembinaan di Malaysia. Hasil soal selidik dikumpulkan dan dianalisa untuk menepasti kursus yang paling sesuai untuk ditawarkan di Kolej Komuniti Teluk Intan. Akhirnya, kursus Sijil Penyelia Tapak Binaan telah dipilih berjaya diluluskan di peringkat Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti untuk ditawarkan di Kolej Komuniti Teluk Intan mulai sesi pengambilan 2016. Objektif kajian. Terdapat pelbagai objektif, antaranya untuk menepasti kursus baru yang boleh memenuhi kepakaran sedia ada di Kolej Komuniti Teluk Intan, kursus yang memenuhi kehendak industri dan juga kursus yang boleh menjamin kebolehpasaran graduan kolej komuniti. Metodologi kajian. Untuk kajian ini, penyelidik telah melampirkan maklumat untuk setiap kursus yang akan dipilih oleh responden. Soal selidik ini melibatkan beberapa bahagian termasuklah kursus pilihan, kandungan program yang bersesuaian dengan keperluan organisasi dan peluang kerjaya graduan selepas tamat. Proses soal selidik ini berlangsung selama 2 bulan melibatkan 83 orang responden pelbagai latar belakang yang terlibat dengan industri binaan di Malaysia. Borang soal selidik ini dibina menggunakan aplikasi Google Form dan diedarkan ke semua responden. Selain itu, penyelidik juga membuat temubual secara bersemuka bagi mendapatkan maklum balas lengkap mengenai cadangan penawaran kursus baru yang diperlukan oleh industri. Proses temubual ini berlangsung selama 1 bulan melibatkan 20 orang wakil industri pelbagai jawatan dan latar belakang iaitu jurutera dari firma kejuruteraan, arkitek dan clerk of work dari firma arkitek, civil and structure engineer dari syarikat pemaju hartanah, jurutera JKR, wakil dari CIDB, penyedia latihan berdaftar di bawah CIDB, pensyarah dan profesor dari Universiti Awam, wakil Jawatankuasa Akademik Perubahan Arkitek Malaysia dan wakil Jawatankuasa Tertinggi Persatuan Inspektor Pembinaan Malaysia. Hasil soal selidik dikumpulkan dan dianalisa untuk menepasti kursus yang paling sesuai ditawarkan di Kolej Komuniti Teluk Intan. Setelah analisa dibuat, majoriti responden telah memilih kursus Sijil Binaan Tapak Bina sebagai kursus yang akan ditawarkan di Kolej Komuniti Teluk Intan. Dapatan kajian. Dapatan kajian dikolehi dengan menganalisa borang soal selidik. Berikut adalah dapatan bagi maklumat umum, kursus pilihan anda, kandungan program dan kesesuaian dengan keperluan organisasi, peluang kerjaya dan cadangan dan maklum balas. Maklumat umum. Maklumat umum adalah untuk menepasti latar belakang responden. Sebanyak 85.9% responden adalah daripada organisasi tempatan dan 14.1% adalah daripada organisasi asing. Jawatan responden di syarikat juga adalah merangkumi pelbagai jawatan yang ada dalam industri pembinaan. Dapat kita lihat ada pelbagai jawatan antaranya arkitek, clerk of work, civil structure, clerk of work architectural, site staff, planning engineer, civil and structural engineer dan pelbagai lagi. Tempoh pengalaman bekerja responden 10 tahun ke bawah adalah 45% berbanding
10 tahun ke atas adalah 54%. Khidmatan utama dan aktiviti berkaitan syarikat organisasi juga adalah berbagai khusus pilihan anda. Setiap responden dibekalkan dengan maklumat lengkap bagi setiap khusus cadangan. Pada setiap khusus, penyidik membekalkan draft silibus untuk 3 semester, tujuan reka bentuk program dan juga skop kerja graduan. Ini adalah khusus cadangan 1, khusus cadangan 2 dan juga khusus cadangan 3. Sebanyak 55.3% responden memilih khusus penilai tapak binaan berbanding 24.7% responden memilih sijil berkisahkan kerjaan awam dan hanya 20% responden memilih sijil reka bentuk pembuatan model binaan. Berdasarkan pilihan khusus masing-masing, 60.4% menyatakan khusus pilihan memenuhi asas dalam bidangnya, 36.6% memenuhi sebahagian dan hanya 1.1% sahaja menyatakan bahawa khusus pilihan tidak memenuhi asas dalam bidangnya. Berdasarkan pilihan khusus masing-masing, 97.6% bersetuju subjek-subjek yang ditawarkan menyumbang kepada kekuatan khusus berbanding hanya 2.4% sahaja yang tidak bersetuju. Responden juga telah mencadangkan subjek yang perlu dikeluarkan bagi senarai subjek cadangan. Seterusnya, telah mencadangkan subjek yang perlu ditambah bagi setiap khusus dipilih. Sebagai contoh, bagi penilai tapak, subjek yang perlu dikeluarkan adalah construction planning and scheduling, basic costing, tender, kontrak dan anggaran kos. Manakala subjek yang perlu tambah adalah CCC, planning and scheduling, basic costing, penyediaan laporan progres kerja semasa, earthwork, road and drain construction dan juga latihan industri. Responden juga mencadangkan kesesuaian tempoh pengajian di kolej komuniti dan tempoh latihan industri bagi khusus pilihan masing-masing. Responden bersetuju dengan tempoh pengajian kolej komuniti sedia ada iaitu 2 tahun. Tetapi mahukan tempoh latihan industri sedia ada di kolej komuniti ditambah daripada 4 bulan kepada sekurang-kurangnya 6 bulan. Bahagian D, peluang kerjaya. Berikut adalah jawatan yang sesuai bagi graduan di organisasi bagi khusus pilihan responden. Boleh kita lihat semua jawatan yang ada ni. Seterusnya, bagi kekosongan jawatan di organisasi pula, berdasarkan pilihan khusus masing-masing, 2.5.9% responden menyatakan tiada kekosongan jawatan, manakala yang selebihnya menyatakan terdapat banyak kekosongan jawatan bagi graduan di organisasi masing-masing. Penyidik juga mengumpulkan maklumat mengenai pendapatan yang sesuai ditawarkan kepada graduan sekiranya ditawarkan pekerjaan di organisasi responden. Dapat kita lihat pendapatan dari kurang dari 1,000 sehinggalah pendapatan yang melebihi daripada 2,500 sebulan. Kebanyakannya adalah dalam anggaran 1,500 1 hingga 2,000 sebulan. Pendapatan ini adalah lumayan bagi graduan dekat sijil di kolej komuniti. Cadangan dan maklum malas. Dapat dilihat di sini senarai responden dengan jawatan masing-masing. Setiap responden datang dari pelbagai latar belakang. Selain daripada cadangan dan maklum malas responden, surat sokongan bagi khusus pilihan mereka juga dikumpulkan oleh penyelidik. Penyidik juga mengumpulkan maklumat mengenai institusi yang menawarkan khusus yang berkaitan dengan khusus pilihan. Selain daripada itu, maklumat mengenai peluang pekerjaan dalam bidang juga dimasukkan sebagai rujukan. Rumusan. Hasil daripada pengedaran soal selidik dan sesi temubual bersama responden, didapati sijil penilaian tapak bina adalah khusus yang paling banyak dipilih oleh industri binaan
iaitu sebanyak 55.3% berbanding khusus yang lain. Ini adalah selaras dengan senario yang sedang berlaku di dalam industri binaan di Malaysia, di mana industri mengalami kekurangan penyela tapak yang berkemahiran di kalangan warga tempatan. Seorang penyela tapak binaan juga memang sangat diperlukan di setiap projek pembinaan. Hasil kajian ini telah berjaya mengangkat khusus sijil penyelaan tapak bina di College Community dan juga menjadi satu-satunya khusus penyelaan tapak bina peringkat sijil yang pertama di Malaysia. Sebelum saya menamatkan sesi peperangan saya, di sini saya ingin kongsikan success story ataupun kisah kejayaan graduan sijil penyelaan tapak bina dari College Community Intan. Jika kita lihat, dengan hanya berbekalkan sijil dari College Community, mereka mampu ditawarkan dengan gaji lumayan sehingga angka RM4,600 sebulan. Malah ada yang mendapat sehingga RM7,800 sebulan. Di sini saya kongsikan video pelajar yang sedang bekerja di tapak bina. Saya Muhammad Alif, saya pelajar College Community Intan dan sebahagian penyelidik tapak bina, dan saya menjalani latihan industri di Fazana Enterprise yang Berhad, dan saya telah berjaya ditawarkan bekerja di sini. Beliau telah menjalani latihan industri di sini bersama dengan Fazana Enterprise yang Berhad, dan atas komitmen beliau telah ditawarkan juga jawatan sebagai penyelidik tapak bina. Keep it live. Diharap kajian ini dapat menjadi rujukan oleh pihak lain yang akan menjalankan kajian tentang penawaran khusus baru di institusi masing-masing. Sekian, terima kasih.